Assalamualaikum semua. Okey, saya sekarang berada dekat Phuket untuk memandu uji model yang paling popular di dunia. Nak tahu model apa? Tapi sebelum tu, bagi korang yang baru saja jumpa YouTube channel Mekanika ni, tolonglah subscribe, like dan share. Korang tunggu apa lagi? Tolong subscribe. Terima kasih. Alright, inilah dia model yang saya maksudkan, iaitu Honda HR-V generasi yang terbaru. Okey, macam korang tahu, model ini akan dilancarkan oleh Honda Malaysia tak lama lagi, tapi diorang bagi hati bawalah kita orang jalan untuk pandu kereta ni dari Phuket ke Krabi dan Krabi ke Phuket. Nanti saya akan cerita macam mana best ataupun taknya kereta ini. Okey, untuk Thailand, untuk pasaran Thailand, Honda hanya menawarkan dengan satu saja enjin, iaitu enjin hybrid yang dikenali sebagai eHV, tapi dia ada 3 trim, iaitu E, EL dan model inilah yang paling mahal, iaitu RS. Dari segi harga pula, dia bermula dalam 126,000 sehingga 151,000 ringgit lah tu. Kita tak nak cerita banyak, jom kita tengok apa yang ada dekat bahagian luar model yang gorgeous ni. Jom. Alright, untuk bahagian depan, korang tengok memang dia mengalami perubahan yang totally new. Terutamanya pada bahagian hadapan ni, dia punya grill ni, kalau yang lama tu dia ada satu bar saja, tapi yang baru ni ditukarkan dengan grill yang lebih besar. Lepas tu dia ada kemasan-kemasan krom dan warna hitam ni yang nampak lebih lebar dan lebih garang. Okey, dari segi lampu pula, lampu dia lebih nipis sekarang, masih lagi LED, dan dekat bahagian atas ni ialah lampu DRL dan lampu signal yang sequential. Nampak macam mahal kan. Lepas tu dekat bahagian bawah ni pun ada lampu LED juga untuk lampu fog lamp. Okey, memandangkan ini adalah varian RS, so dia datang dengan body kit RS lah. Contohnya macam dekat bahagian bawah ni, kemasan warna hitam ni, dan ada juga krom. Dan yang ni korang kena tahu, saya rasa ini adalah kemasan yang pertama ada dekat model Honda. Alright. Okey, kita tengok pula satu lagi. Untuk kalau korang perasan kenapa dia warna biru? Sebab ini adalah model hybrid. Sebab itulah dia ada kemasan warna biru dekat logo Honda ni. Jom kita tengok pula apa yang ada dekat sebelah sisi. Alright, kalau sebelah sisi apa yang kita boleh nampak ialah dia punya kemasan hitam tu diteruskan, terutama dekat arca roda tu sampailah dekat bahagian bawah ni. Nak nampak SUV kan, so kena adalah cladding hitam tu. Dan dia menggunakan rim hitam juga bersaiz 18 inci. Dari segi tona badan pula ataupun color dia, yang model ini datangkan dengan 2 tone, iaitu bumbung hitam dan warna badan. Tapi kalau untuk model yang didatangkan dekat Malaysia, saya tak pasti sama ada 2 tone ataupun single tone. Nanti kita tengoklah bila dilancarkan nanti. Untuk side mirror pun sama, dia masih menggunakan warna badan, cuma dekat bahagian bawah ni ada warna hitam dan kamera untuk lane watch. Jom kita tengok pula benda yang menarik dekat bahagian belakang. Okey, inilah dia benda yang membuatkan model HR-V generasi baru ni sangat cantik. Ya, lampu dia ni, lampu LED ni, nampak memang cantik kan. Kalau yang lama tu dia besar berbentuk 3 segi, tapi yang baru ni dia nampak lebih kemas dengan lebih nipis. Dan benda yang memang cantik ialah dia punya strip LED ni, daripada sini sampailah ke sini. Nampak macam sangat mahal. Okey, selain pada tu ada juga kemasan warna hitam dengan krom, sama juga dekat bahagian atas ni. Dia punya spoiler, dan satu ciri yang ada pada HR-V yang baru untuk Thailand ialah dia punya power tailgate. Yang lama tu normal je lah. Dan sebagai sebuah Honda, dia memang terror lah buat, walaupun kita nampak daripada luar tu kecil, tapi ruang kabin ataupun ruang boot dia sebesar ini. Takat nak letak beg nampak ni besar-besar ni, memang tak ada isu lah. Bila korang masuk je kat bahagian kabin ni, korang tahu ini adalah Honda. Maksud saya, dia punya layout, dia punya trim, dia punya feel tu memang Honda. Cluster meter ni, ini kita boleh perasan ini adalah diambil daripada Honda Civic. Dan dia punya steering, steering dia adalah
memang untuk HRV dan tak ada dikongsi dengan model-model yang lain. Dekat tepi ni macam biasalah untuk button untuk Honda Sensing. Dekat sini adalah untuk telefon dan radio. Okey, dekat bahagian tengah ni dia punya skrin bersaiz 8 inci. Dia compatible dengan Apple CarPlay dan Android Auto, tapi dia wired, dia bukan wireless macam Civic. Cuma satu benda yang saya kurang sikit lah, sebab dia bukannya jenis floating dan dia ada benda besar kat belakang ni, nampak macam kurang cantik sikit lah. Itu sajalah, yang the rest okey je. Lepas tu dari segi material yang digunakan, dia nampak macam soft touch tapi bukan. Maksudnya dia masih lagi nampak cantik tapi dia lebih durable bagi saya lah. Dari segi tombol-tombol ni pula sama macam ada pada Honda Civic. Dekat bahagian bawah ni dia ada wireless charging, dan satu benda yang baru untuk HRV ialah drive mode selector. So korang boleh tolak-tolak dekat sini sama ada nak pilih mode normal, sport ataupun econ. Is very easy. Dan untuk membuatkan ruang ini lebih kemas, dia gunakan electric brake parking kat sini. Honda memang tak kedekut dengan tempat penyimpanan barang. Dia ada kat sini, agak dalam juga dia ada dua cup holder, dan dekat sini macam biasalah. So bagi saya overall ruang kabin ni sangat-sangat inviting ataupun sangat-sangat menarik, dan di penggunaan warna hitam dengan kulit warna hitam dengan jahitan warna merah ni nampak sporty dan sangat tahan lama. Okey, satu lagi lupa. Untuk model Thailand ni dia didatangkan dengan sunroof, tapi dia punya cover ni manual lah. Manual saja, dan saya difahamkan ataupun saya yakin ciri ini tidak akan ditawarkan untuk pasaran Malaysia. Ada dua sebab. Satu, panas, dan satu lagi adalah sebab kos. So kalau korang nak macam-macam ni, tapi bagi saya tak ada orang, tak ramai pun akan appreciate benda ni sebenarnya. So kalau bagi saya tak ada pun tak apa. Satu benda yang baru untuk Honda HRV ialah dia punya ni, dia punya aircon ni. Dia aircon ni ada tiga. Satu ialah normal ni, satu lagi ialah ada satu button ni. Kalau korang tengok button yang dekat paling atas ni, sebenarnya untuk dia membuatkan udara sejuk tu boleh didistribute ke ruang kabin dengan lebih berkesan. Itu dia punya trik dia. Masuk je ruang belakang ni, apa yang kau perasan ialah dia punya ruang memang sangat luas. Korang tengok dekat bahagian kaki, bahagian kepala memang tak ada isu untuk dua orang penumpang ataupun tiga. Ciri baru yang ada pada HRV generasi baru ni ialah dia bagi dua corong udara dekat bahagian belakang ni dan dua port USB. Satu benda yang saya tertarik ialah dia punya sunroof ni ada cover yang korang kena buka secara manual. Mari saya tunjuk macam ni. Tapi saya tak pasti benda ni function ataupun guna ke tak kan kalau korang beli benda ni. So kalau nak buka tu boleh dah. So kena benda ni simpan dekat belakang. Satu lagi benda yang menarik ialah dia punya lampu ni. Korang touch dia tutup, dan touch lagi sekali dia on. Very cool. Alright, kita sekarang dalam perjalanan dari Phuket ke Krabi yang jaraknya adalah sejauh 200 km, dan saya sedang memandu model yang sangat dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia, apalagi kalau bukan Honda HRV generasi terbaru. Okey, Honda HRV ni memang antara model Honda yang paling penting lah. Contohnya kalau dekat Malaysia, Honda HRV sejak ditawarkan pada tahun 2015, lebih 110,000 unit telah pun dijual. Dan dengan model baru ni yang serba baru, yang ada macam-macam penambahbaikan dengan reka bentuk yang jauh lebih menarik, saya percaya untuk mencapai angka itu tidaklah sesuatu yang sukar. Lagipun ramai yang tengah tunggu kan. So bila dah launch nanti, korang tu beli je lah. Alright, sepanjang perjalanan yang jaraknya dalam 200 km dengan kebanyakan laluannya adalah terang road, dan ada juga certain bahagian tu jalan dia macam dijanda baik, yang ada banyak corner, ada jalan sempit, naik turun bukit. Apa yang saya boleh katakan bahawa handling kereta ni tidak mengecewakan. Okey, walaupun dia sebuah crossover yang pastinya lebih tinggi berbanding sedan ataupun hatchback, dia masih menawarkan kualiti yang pengendalian yang saya boleh katakan tidak mengecewakan. Dan satu benda yang saya perasan ialah dia punya kualiti handgauge cukup bagus. Jadi apa yang korang dengar ni adalah bunyi tayar sajalah, yang the rest tu tak ada masalah sangat. Okey, model ni menggunakan enjin 1.5 liter Atkinson cycle yang dipadankan dengan sistem hybrid iAMD
yang mampu menawarkan kuasa setinggi 131 PS dan torque 253 Nm. Yes, korang ingat number tu memang hampir sama dengan apa yang ditawarkan oleh model City dan City Hatchback eHEV. Okey, itulah dia sedikit pasal Honda HRV generasi baru yang kami pandu uji di Thailand ini. Okey, macam korang tahu, model ini akan ditawarkan tak lama lagi oleh Honda Malaysia dan saya percaya dia akan ditawarkan dengan lebih banyak varian dan mungkin juga dengan pilihan enjin yang berbeza. Alright, saya rasa kalau berminat, model ini akan dibuka tempahannya tak lama lagi. Buka je, korang terus booking lah. Kalau tidak, lambatlah korang dapat. Okey, korang rasa video ini bermanfaat, share lah dengan kawan-kawan dan saudara mara yang lain. Terima kasih kerana menonton. Tapi sebelum tu, jangan lupa share, like dan subscribe channel YouTube Mekanika. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.